Adik bungsunya Sumati sudah bisa bicara, tapi Madurai masih memiliki tanggung jawab untuk mencari calon suami adiknya, Laksmi. Namun adiknya mengaku sudah memiliki pacar bernama Jivan. Ternyata pacar Laksmi itu biasa mempermainkan wanita. Dia playboy cap kadal. Parahnya lagi, adik bungsu Madurai juga siap dibeli jika dewasa nanti. Darah Madurai mendidih mendengarnya. Dia langsung menghajar Jivan dengan ganas. Jika masih berani mempermainkan wanita, Jivan juga diancam akan dibunuh. Ini bukan peringatan, tapi perintah, tegasnya. கல்யாண ஆசை காட்டி பொண்ணுங்களோட கேம்ஸ் விளையாடு. கட்டளை கட்டளை. Kelompok rentenir datang menjenguk Jivan yang tengah sakit. Dia marah-marah dan siap balas dendam. Tapi setelah mengetahui pria itu adalah Madurai, dia langsung ketakutan. Jivan disarankan untuk melupakan pemukulan itu. Oknum polisi bermental keparat juga datang. Dia berjanji akan menghancurkan orang yang bernama Madurai. Nah, polis lah. Poriki. Pasukan polisi bergerak mencari Madurai. Mereka yang seharusnya melindungi masyarakat justru melakukan kekerasan demi mengabdi pada penjahat. Katakan di mana Madurai, ujar polisi kepada orang-orang pasar. Madurai akhirnya menunjukkan diri, tapi ada keanehan yang terjadi. Semua aparat kepolisian yang datang ke pasar untuk menangkap Madurai tiba-tiba sikapnya berbeda. Madurai sangat dihormati dan disegani. Dia bahkan mendapatkan hormat dari polisi yang memimpin pasukan. Mohon maaf Pak, saya tidak tahu jika itu Bapak, ujarnya meminta pasukan bubar. இல்ல வேலையே விட்டுட்டு விருதுநகருக்கு போய் வரதுக்கு ஐயா நான் 2 மாசம் லீவ் போட்டு போயிரேங்க போய் விவசாயம் பாத்துக்கறேங்க பட்டாலியன். Keluarga Madurai tercengang menyaksikan apa yang terjadi. Bagaimana tidak, petinggi polisi sangat menghormatinya. Ibunya curiga ada sesuatu yang disembunyikan selama ini. Belum selesai Madurai disidang oleh ibunya, puluhan preman kiriman Jivan datang. Hanya seorang diri Madurai menghadapi mereka semua. Pemuda yang selama ini dikenal sebagai penjual sayur begitu beringas menghajar para preman. Koper milik Madurai sampai terbuka saat perkelahian terjadi. Ibunya kaget melihat isi koper, ada koran dan pistol. Setelah preman dibuat lari terbirit-birit oleh Madurai tanpa diduga, ibunya menembak Madurai berkali-kali. Tanpa ampun, Madurai ditembak penuh amarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Madurai terluka parah dan dibawa ke rumah sakit oleh adik-adiknya. Ibunya, Kamaksi, juga datang dengan marah-marah karena Madurai diselamatkan. Ternyata Madurai bukan anak kandung Kamaksi. Madurai hanyalah seorang pembunuh di matanya. Hal itu diketahui setelah melihat koran. Kamaksi tetap ingin membunuh Madurai, tapi anak-anaknya mencegah. Teman Madurai, Pandu, yang datang juga mendapat omelan. Selama ini, pembunuh anaknya hidup dan makan di rumahnya dengan mengaku sebagai teman anaknya saat masih hidup. Pandu yang biasanya lucu juga tiba-tiba marah. Dia tidak tahan lagi dengan kata-kata Kamaksi kepada Madurai yang dianggap pembunuh. Apakah Anda tahu siapa dia dan kenapa dia datang ke rumah Anda? Tanya Pandu. Pandu menceritakan siapa Madurai sebenarnya. Orang yang saat ini dikenal sebagai Madurai adalah Maduravel, yang dulunya kolektor kota Madurai. Dia sangat disegani semua pihak, baik lawan maupun kawan. Maduravel bukan kolektor sembarangan. Dia adalah petugas IAS.
Sedangkan Susela yang diperankan Sonia Agarwal adalah sekretaris pribadi kolektor madu Rafael. Susela adalah anak Kamaksi yang dianggap dibunuh oleh madu Rafael. Pandu sendiri yang terlihat seperti teman madu Rafael ternyata anak buahnya. Kematian Susela disebabkan keberanian madu Rafael yang tidak takut melawan penjahat kelas kakap penguasa kota bernama KTR. Berbagai kebusukan KTR dibongkar, tapi KTR sangat licik, selalu bisa lepas dari jeratan hukum. Polisi yang sempat ingin menyerang Madurai dulunya bekerja di bawah perintah madu Rafael. அதுக்கு காரணம் மக்கள் சாப்பிட வாங்குற ஒவ்வொரு மூலையில ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கு அத்தனையிலும் கூட்டமா இருக்கு. Siapapun harus berhenti memalsukan makanan, palsukan obat, dan lainnya. Jika tidak, saya yang akan hentikan paksa. Ini bukan peringatan, tapi ini perintah, tegasnya kepada wartawan. ஆள் பலம் ஆயுத பலம் அரசியல் இதெல்லாம் சேரவனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆள் பலம் இதெல்லாம் பத்தி I don't care. கட்டளை கட்டளை கட்டளை. KTR tidak suka dengan keberanian kolektor itu. Madu Rafael harus dibunuh. Salah seorang wakil rakyat atau MLA yang menjadi antek-antek KTR menemui madu Rafael. Dia meminta agar KTR tidak lagi diganggu, sogokan dan ancaman diberikan. Tapi hal itu membuat madu Rafael kesal. Dia menampar wakil rakyat yang tidak tahu masalah rakyat itu. என்ன விலை 50 ரூபா வாட்டர் பாக்கெட் ஃப்ரீ. தெரியுது ஓட்டு போட்ட மானிட்டர் விலையை பத்தி தெரியல நீ எல்லாம் ஒரு பங்கு எவ்வளவு நான் பயந்து வரல. Madu Rafael kemudian langsung menemui KTR. Tanpa basa-basi, KTR diminta menghentikan semua aktivitasnya yang sangat membahayakan masyarakat. Mulai dari bisnis pemalsuan, merebut aset pemerintah, dan lain sebagainya. உன் உயிரை இந்த கலெக்டர் இல்லடா கான்வென்ட்ல படிச்சுட்டு வந்த டெக்கரேஷன் ஸ்கூல். KTR bukanlah penjahat kacangan yang mau begitu saja mendengarkan kolektor. Dia tidak hanya memiliki harta dan loyalitas, tapi juga kekuatan politik. Dengan sangat mudah baginya menyingkirkan seorang kolektor. Untuk membunuh madu Rafael juga tidak butuh waktu lama. ini yang தொழில் மாதிரியே எனக்கும் இருக்கு. Ucapan KTR bukan bualan. Mobil yang digunakan madu Rafael datang, tiba-tiba meledak. Bom sudah ditaruh oleh anak buah KTR. Tapi madu Rafael juga bukan pejabat pengecut. Dia hanya tersenyum melihat keangkuhan KTR. Jauh di sana, pabrik bensin palsu milik KTR juga sudah terbakar. Jika Anda memotong jari saya akan memotong tangan Anda. Jika Anda memotong tangan saya akan menggorok leher Anda. Tinggalkan semuanya sekarang. Ini bukan peringatan, tapi sebuah perintah. Tegas madu Rafael berlalu pergi. கட்டளை